Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan fokuskan kepada kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Konsep untuk kata adjektif ialah kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat, menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Untuk menghasilkan frasa adjektif perlulah ada kata adjektif. Kata adjektif boleh disertai oleh kata bantu dan kata penguat sama ada di depan ataupun di belakang. Kata adjektif boleh dibezakan dengan kata nama dengan kata penguat. Boleh dibezakan dengan kata nama dengan kata penguat. Kata adjektif berfungsi menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama ataupun frasa nama. Senang cerita dekat sini, frasa adjektif ni menerangkan sifat ataupun keadaan sesuatu. Okey, ini contoh ayat yang mengandungi kata adjektif. Ayat pertama, adik saya tinggi. Tinggi merupakan kata adjektif. Ali sangat pandai. Pandai menunjukkan sifat, kata adjektif. Orang muda itu baik. Baik adalah kata adjektif. Okey, cikgu telah sediakan 3 latihan untuk anda semua. Anda boleh cuba untuk membuat latihan 1, 2 dan 3 iaitu kenal pasti kata adjektif dalam setiap ayat. Seterusnya, berikut merupakan frasa adjektif. Kita tengok yang dalam kotak warna merah tu adalah frasa nama. Tetapi yang di sebelah warna kuning itu merupakan frasa adjektif. Frasa adjektif terdiri daripada kata adjektif dan gabungan beberapa unsur. Contohnya, unsur keterangan iaitu kata bantu, kata penguat dan kata penegas. Kita lihat contoh yang pertama. Menara itu tinggi. Tinggi merupakan kata adjektif sebab menunjukkan sifat. Amirah sangat pandai. Amirah subjek, sangat pandai merupakan frasa adjektif, predikat. Kata adjektif adalah pandai. Sangat tergolong dalam golongan kata penguat iaitu kata penguat bebas. Pandai sangat atau sangat pandai. Contoh ketiga, adik masih kecil. Kecil merupakan kata adjektif. Ayat keempat, masak kata adjektif dan lebat merupakan kata adjektif. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima kata adjektif ini menunjukkan sifat. Seterusnya, kata adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada 9 jenis. Berapa? 9 jenis. Jenis yang pertama adalah kata adjektif sifat ataupun keadaan. Yang kedua, kata adjektif warna. Yang ketiga, ukuran. Keempat, bentuk. Seterusnya, waktu, jarak, cara, perasaan dan panca indera. Setiap satu kata adjektif ini mempunyai sifat dan jenis-jenisnya yang tertentu. Kita akan pelajari satu persatu. Bagi kata adjektif sifat ataupun keadaan, ia memberi pengertian sifat ataupun keadaan. Contohnya, baik, curiga, cerdik, lemah. Contoh ayat, budak itu baik. Orang itu curiga terhadap saya. Anak guru itu amat cerdik. Menunjukkan sifat ataupun keadaan. Seterusnya, kata adjektif warna. Nama pun warna. Bila warna, dia menunjukkan warna. Banyak sangat warna di dunia ini. Contoh, warna merah, putih, biru. Ayat pertama, baju itu sangat merah. Bajunya sangat putih. Cadar asrama itu berwarna biru. Semuanya berkaitan dengan warna. Contoh yang ketiga, kata adjektif ukuran. Ukuran. Pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Kata adjektif di sini menunjukkan unsur keterangan bagi ukuran. Contoh ukuran, panjang, pendek, kecil. Contoh ayat, jambatan itu sangat panjang. Badan Abu amat kecil, menunjukkan ukuran badan Abu itu kecil. Rahim sangat pendek, menunjukkan ukuran pendek ataupun tinggi. Seterusnya, kata adjektif bentuk. Bentuk ni selalu kita tahu dalam dunia ni macam-macam bentuk. Contohnya, bentuk bulat, lonjong, bujur, semua itu adalah bentuk.
Meja itu bulat bentuknya. Dia menyatakan bahawa meja itu berbentuk bulat. Bola rugby itu berbentuk lonjong. Ini contoh gambar. Bola rugby ni berbentuk lonjong. Kotak hadiah itu 4 segi bujur. Semuanya menunjukkan bentuk. Seterusnya, kata adjektif waktu. Waktu ni membawa pengertian konsep masa, sama ada baru, lama, lambat, sudah buat, belum buat. Contoh ayat. Jalan itu baru lagi siap dibina. Yang mana? Yang betul. Yang mana satu kata adjektif dekat situ? Kata adjektif dekat situ adalah baru. Jalan itu sangat lama usianya. Di mana kata adjektif? Lama. Jam dinding itu lambat setengah jam. Lambat. Itu menunjukkan waktu. Seterusnya, kata adjektif jarak. Jarak membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Contoh, jauh, dekat, hampir. Ni salah hampir. Contoh ayat. Rumah itu sangat jauh, menunjukkan ruang antara dua tempat. Jauh. Daripada A ke B. Ukurannya, kata adjektifnya adalah jauh. Kejadian itu dekat. Dekat menunjukkan ruang, jarak yang dekat. Seterusnya, rumahnya paling hampir. Hampir tu maksudnya dekatlah, sama dengan dekat. Seterusnya, kata adjektif cara membawa pengertian kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Menunjukkan kelakuan ataupun ragam. Contoh, caranya cepat, deras, laju. Contoh ayat, tindak balas orang tua itu sangat cepat. Kelakuan lah tu kan, ragam dia. Aliran air sungai itu deras, kelakuannya sangat laju. Motosikal itu sangat laju. Semuanya menunjukkan kelakuan ataupun ragam. Seterusnya, kata adjektif perasaan, pasal feeling kita, pasal feeling. Contohnya, rindu, benci, segan. Ayat pertama, dia amat rindu akan emaknya. Saya sungguh benci dengan kelakuannya. Gadis itu amat segan untuk bertanya. Ketiga-tiga yang berwarna kuning ini merupakan kata adjektif perasaan. Dan seterusnya, kata adjektif panca indera yang merupakan jenis yang terakhir kata adjektif. Kata adjektif jenis ini membawa pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh ataupun gabungan kelima-lima indera. Indera, panca indera kita. Contohnya sedap, cantik, selesa. Selesa tu gabungan daripada mata. Mata ataupun kita boleh sentuh selesa. Contoh, masakan ibu sangat sedap. Macam mana kita nak tahu sedap? Kita rasalah. Menggunakan apa? Menggunakan lidah kita. Dia rasa. Pemandangan laut itu sangat cantik. Rumah kepunyaan Ali itu sungguh selesa. Semuanya merujuk kepada panca indera. Seterusnya, kata penguat. Kata penguat sangat sinonim ataupun rapat kaitannya dengan kata adjektif. Apa itu kata penguat? Kata penguat akan berada pada hadapan atau mengikuti frasa atau kata adjektif. Terdapat 3 kata penguat, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Kata penguat hadapan, hadir di hadapan kata adjektif. Contoh, terlalu cantik. Tapi kalau kata penguat belakang, hadir di belakang. Contoh, indah, benar. Dan satu lagi kata penguat bebas. Kata penguat bebas ini boleh di depan ataupun di belakang kata adjektif. Contoh kata adjektif tu adalah laju. Kita boleh letak sangat laju ataupun laju sangat. Dia boleh hadir di depan ataupun boleh hadir di belakang. Okey, itu sahaja topik pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga semuanya memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.